Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV, edisi 12 Februari 2024. Kita terus ke berita utama. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima 3 laporan berhubung dakwaan peguam Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid yang menerima ugutan ekoran tindakannya mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Alauddin Abdul Majid berkata ketiga-tiga laporan polis itu daripada Nik Elin Zurina berkaitan tindakannya memfailkan petisyen untuk memohon deklarasi daripada Mahkamah Persekutuan bahawa 18 seksyen dalam enakmen Jenayah Syariah Kelantan adalah tidak berperlembagaan kerana kesemua seksyen tersebut telah dikubal dalam Undang-Undang Persekutuan. Menurut Alauddin, pihak polis ingin memberi nasihat kepada orang awam supaya tidak mengeluarkan kenyataan berunsur ugutan di media sosial atau bakal dikenakan tindakan mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum dengan penjara selama tidak melebihi 2 tahun. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Terengganu akan meneliti semula keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut dan penelitian itu merangkumi semua aspek berdasarkan kepada keputusan mahkamah tersebut. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan melakukan penambahbaikan dan permekasaan Mahkamah Syariah agar kekal utuh serta terus berjalan di Malaysia sebagaimana terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini dibuat berikutan Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 yang terbatal dan tidak sah pada minggu lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pihaknya membuat perancangan yang akan dilaksanakan susulan dengan keputusan kes itu. Terdahulu Muhammad Naim mahu memohon perkenan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah untuk menyembah maklum akan hal keputusan mahkamah mengenai isu ini. Beliau juga akan segera memohon menghadap Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI dan Raja-Raja Melayu untuk menyembah maklum berkaitan keputusan tersebut. Dalam pada itu, Mahkamah Tertinggi Negara turut memutuskan Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak mempunyai bidang kuasa menggubal peruntukan yang dipertikaikan itu kerana ia merupakan bidang kuasa Parlimen. Persatuan Peguam Syari'i Malaysia PGSM berharap pindaan enakmen Kanun Jenayah Syariah perlu diselaraskan pada peringkat persekutuan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Menurut Presidennya Musa Awang, pindaan itu perlu datang daripada negeri berkenaan kerana hanya negeri tersebut yang lebih mengetahui masalah urus masyarakat masing-masing. Susulan itu, Musa berkata negeri juga seharusnya menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk mengkaji perkara tersebut dengan memanggil semua pemegang taruh berkaitan dan semua pihak yang terbabit dengan Mahkamah Syariah untuk berbincang serta menilai langkah ke arah permekasaan Mahkamah Syariah Negeri termasuk melakukan pindaan undang-undang di negeri. Ujarnya pada peringkat persekutuan, kerajaan boleh menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal undang-undang Islam. Dalam pada itu, beliau menjelaskan prosedur dan tata kelola yang tidak seragam di beberapa negeri pada masa kini agak letih dan memenatkan pengamal undang-undang Mahkamah Syariah. Terdahulu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah pada Jumaat lalu. Satu nota jemaah menteri mengenai agenda pembangunan semula Gaza akan dibentangkan kepada anggota Kabinet tidak lama lagi bagi mendapatkan pertimbangan mengenai penglibatan Malaysia dalam usaha pembangunan semula wilayah bergolak itu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, nota jemaah menteri itu akan memuatkan cadangan pembinaan sebuah hospital ihsan di Gaza yang melibatkan 150 katil yang akan dimajukan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tambah Dr. Zulkifli, Malaysia telah menjanjikan 100 juta ringgit bagi Gaza dan sehingga ini 20 juta ringgit telah disalurkan. Serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu sekaligus telah mengorbankan lebih 28,000 nyawa dan mengakibatkan lebih 60,000 nyawa yang lain yang tercedera. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru,
apa yang ada dalam Iklaneka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Tiada sebarang unsur jenayah setakat ini dalam insiden kebakaran yang berlaku di tingkat 17 Blok 70 Flat Seri Sabah Ceras malam. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Zam Halim Jamaluddin berkata, setakat ini punca kejadian masih tidak dapat dipastikan. Namun maklumat awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah di lokasi tersebut. Bagaimanapun siasatan lanjut akan dimaklumkan sekiranya terdapat maklumat terbaru daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Menurut Zam Halim, seramai 50 pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras terlibat bagi mengawal keadaan dan membantu siasatan kes tersebut di lokasi kejadian. Terdahulu, pasukan forensik JBPM berada di lokasi kejadian hari ini bersama 2 ekor anjing pengesan dari unit anjing pengesan K9 JBPM iaitu Jim dan Woody bagi menjalankan siasatan berhubung punca kebakaran yang memusnahkan 5 kediaman di situ. Terbaru, media melaporkan sebanyak 5 unit rumah di tingkat 17 Flat Seri Sabah Ceras musnah terbakar dalam kejadian yang berlaku kira pukul 9.15 malam semalam. Seramai 16 penghuni daripada 5 buah rumah yang terkesan dalam kejadian terbabit kini ditempatkan di pusat penempatan sementara di Sekolah Kebangsaan Seri Ceras. Pelakon Hafriz Adam yang kerap menayangkan badan kekarnya dalam Instagram mendedahkan dirinya ditawarkan seseorang untuk menjadi anak ikan. Ujar Hafriz atau nama lengkapnya Hafriz Adam Aizat Zahalan, individu terbabit sanggup membayar RM300,000 sekiranya bersetuju dengan tawaran yang diberikan. Enggan berdiam dan bimbang situasi berlarutan, pelakon drama filem Jemputan ke Neraka itu membalas mesej langsung tersebut dan bertanya sama ada individu tersebut berminat untuk membuat sumbangan kebajikan. Dalam pada masa yang sama, aktor tinggi lampai itu tidak menyangka proses dan bayaran untuk menjadi anak ikan ditawarkan semudah dan semahal itu. Kita beralih ke berita luar negara. Hujan lebat berserta ribut yang membadai negeri California baru-baru ini mencetuskan fenomena luar biasa selepas munculnya sebuah tasik di tempat paling panas di dunia iaitu Taman Negara Death Valley. Media antarabangsa melaporkan tasik itu terbentuk di dataran Backwater Basin pada Ogos 2023 selepas Taman Negara Death Valley yang merupakan kawasan gurun mengalami hujan lebat dan banjir kilat disebabkan oleh taufan Hillary. Seorang pegawai Taman Negara Death Valley berkata, fenomena hujan lebat berterusan sejak 2 minggu lalu di negeri California dijangka mengekalkan kewujudan tasik itu lebih lama daripada yang dijangkakan. Taman Negara Death Valley yang kebiasaannya menerima taburan hujan sekitar 50 ml setahun merekodkan hujan 127 ml dalam tempoh 6 bulan lepas. Sebuah syarikat pembinaan di Korea Selatan sanggup mengeluarkan bayaran bonus berjumlah jutaan won kepada pekerjanya untuk membantu memperbaiki kadar kelahiran yang sangat rendah di negara itu. Kumpulan Buyong yang berpangkalan di Seoul menawarkan bayaran sehingga 100 juta won bersamaan RM358,569 kepada pekerjanya setiap kali mereka menerima kelahiran bayi. Menurut kenyataan media Isnin lalu, syarikat tersebut juga bersetuju membayar sejumlah 7 bilion won bernilai 25.1 juta ringgit secara tunai kepada pekerjanya membabitkan sejumlah 70 kelahiran bayi sejak 2021. Menurut pengerusi kumpulan Buyong, Lee Jong Kyun, faedah berkenaan akan diberikan kepada kedua-dua pekerja lelaki dan wanita. Jelasnya inisiatif itu dibuat bertujuan meringankan beban kewangan pekerjanya untuk membesarkan anak-anak melalui sokongan kewangan secara langsung. Tambahnya, pekerja yang mempunyai 3 anak akan diberi pilihan khas untuk menentukan faedah yang ingin mereka terima. Inisiatif syarikat itu muncul selepas Korea Selatan merekodkan kadar kesuburan terendah di dunia, mencecah 0.78% dan dijangka turun kepada 0.65% pada 2025. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran.
merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM menerima sumbangan wang berjumlah 30 juta ringgit bagi membantu rakyat Palestin terutama menjelang bulan Ramadan ini. Sumbangan itu disalurkan 17 pertubuhan bukan kerajaan NGO, syarikat korporat dan individu perseorangan bagi Majlis Makan Malam Amal untuk Gaza semalam. Presiden MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata pihaknya akan memfokuskan isu keperluan bekalan makanan dan pembinaan hospital di Gaza kerana warga Palestin kini berdepan masalah tersebut menjelang bulan puasa nanti. Ujarnya selain bantuan wang, sebuah NGO turut menyumbang 5 buah ambulans bagi kegunaan pasukan perubatan di wilayah bergolak tersebut. Tambah Muhammad Azmi, beliau amat menghargai keprihatinan semua pihak terlibat dan kutipan itu terbesar diterima MAPIM dalam satu malam setakat ini. Zoo Johor yang bakal dibuka semula pada April ini akan terus mengekalkan harga tiket kemasukan zoo terendah bukan sahaja di Malaysia, malah di Asia. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, tarikan itu akan dikekalkan walaupun premis berkenaan telah dinaik taraf sejak beberapa tahun lalu. Bagaimanapun katanya, harga tiket kemasukan baharu Zoo Johor akan diumumkan kelak. Zoo Johor yang terletak di pusat bandaraya Johor itu mula dibuka pada 1928 dan merupakan zoo tertua di negara ini dengan keluasan 12.5 hektar serta mempunyai lebih 100 spesies haiwan. Beralih ke berita sukan. Terengganu berjaya mengikat 2 pemain sayap Harimau Malaya bagi mengharungi saingan Liga Malaysia 2024-2025 selepas mengumumkan Safawi Rashid dan Akhya Rashid menjadi pemain baharu mereka. Penyertaan dua pemain Johor Darul Takzim JDT itu bakal menambah sengat jentera serangan kerana kedua pemain sayap lincah itu memiliki kemahiran mengelecek, kelajuan dan sentuhan gol. Safawi dan Akhya telah menandatangani kontrak untuk bersama Terengganu FC sebagai pinjaman dari JDT untuk tempoh semusim. Safawi akan menyarung jersey bernombor 11 manakala Akhya memakai jersey 33 bersama skuad sang penyu musim ini. Ivory Coast muncul juara Piala Negara-Negara Afrika AFCON sekaligus menjulang trofi benua itu buat kali ketiga. Nigeria pada awalnya dilihat mempamerkan permainan yang cukup baik selepas mendahului 1-0 hasil jaringan ketua pasukannya, William Troost Ekong yang berjaya menanduk masuk pada minit ke-38 separuh masa pertama. Bersambung pada babak kedua, Frank Casey berjaya menyamakan kedudukan 1-1 sebelum Sebastian Haller meledak gol kemenangan pada minit ke-81. Keputusan 2-1 akhirnya kekal sehingga whistle penamat. Untuk rekod kejayaan Ivory Coast tahun ini meletakkan mereka standing dengan Nigeria dengan 3 gelaran AFCON selepas menjuarai kejuaraan tersebut pada tahun 1992 dan 2015. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 13 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Cina di negara ini. Sekian sahaja daripada saya, Amira Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.